call is now being recorded. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min huzai rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Soalan nombor 2 kan, betul tak? Hari tu kita last bincang soalan nombor 1. Satu dah settle, so soalan nombor 2 yang ni. Betul tak? Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Okey, dia kata rajah 2.1 menunjukkan suatu eksperimen. And then dia bagi, okey, dia bagi kat sini kelalangkuan. Okey, dia bagi larutan glukosa. Lepas tu dia bagi yeast. Lepas tu hasil dia ada gas X, air kapur. Kalau air kapur, gas X ni tak ada gas lain dah. Gas apa? Gas apa gas X? Karbon dioksida. Okey, betul Jad. Karbon dioksida. Ingat kalau air kapur tak ada gas lain lah. Karbon dioksida. Okey, lepas tu dia pun tanya soalan dia nombor 2A. Namakan proses di atas. Apa nama proses di atas? Apa nama proses ni? Bella. Mana Bella? Bella ada tak? Tak ada. Najwa ada, Najwa? Proses penyampaian. Okey, betul. Proses penyampaian. Okey, penyampaian dia dah dapat 1 markah. Okey, namakan gas X tadi dah bagi tahu. Jawapan dia gas karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Jawab betul, 1 lagi markah. Okey, dah 2 dah. Okey, masuk kat sini. Selepas beberapa hari, larutan di dalam kelalangkuan dituraskan. Hasil turasan dimasukkan ke dalam kelalang penulingan untuk menjalankan proses penulingan seperti dalam rajah. Okey, dia dah cakap dah kat sini siap-siap. Proses ni adalah proses penulingan. Okey, lepas tu dia pun cakap, dia suruh tandakan anak panah bagi aliran air masuk dan air keluar dalam kondenser Liebig. Okey, air masuk dengan air keluar. So dia suruh tanda anak panah dekat area sini dengan dekat area sini. Okey, yang mana masuk, yang mana keluar? Yang atas ke yang bawah? Yang masuk, air masuk. Air masuk kat bawah. Okey, betul. So air masuk kat bawah, air keluar dekat atas. So just buat anak panah macam ini sahaja, kamu dah dapat 1 markah. Okey. And then seterusnya. Okey, namakan hasil sulingan. Okey, apa nama hasil sulingan? Yang keluar dekat ni. Dalam tabung, dalam apa? Bika ni, apa nama hasil sulingan ni? Etanol. Okey, betul. Etanol. Kalau kamu buat alkohol pun boleh. Okey, etanol pun boleh. Etanol tulen. Okey, hasil sulingan ialah etanol tulen. Mesti ada perkataan ini. Tulen. Kalau tak ada tulen, salah. Okey, sebab proses ini nama dia proses penyulingan untuk dapatkan etanol tulen. Sekejap Cikgu Zul, mesej cikgu.
Okey. So etanol sahaja ataupun alkohol sahaja salah dia mesti ada perkataan tulen. Kalau tak ada perkataan tulen kamu tak dapat markah. So ada perkataan tulen 1 markah. Okey, seterusnya. Okey, dia kata persamaan perkataan di bawah mewakili proses pengesteran alkohol asid organik X dengan air. Okey, X ni apa? Apa nama X? Proses pengesteran kan? Tak ada benda lain lah dia nak hasilkan. Apa dia X? Okey, betul Najwa. S, ester. So, jawab ester 1 markah. Okey, and then tandakan right part untuk kegunaan bahan X. Okey, apa kegunaan ester? Yang mana yang satu? Mentega ke, perisa makanan ke, minyak masak? Okey, betul. Perisa makanan. Tanda ini saja. Tanda dekat perisa makanan, betul 1 markah. Okey, so cikgu nak kamu totalkan. Okey, berapa kamu dapat? So yang ni soalan nombor 2 per dengan 2, 3, 4, 5 per 6. So kalau kamu betul semua, soalan nombor 2, 6 per 6. Okey, betul tak 6? 2, 3, 4, 5, 6. Okey, per 6. Okey, so soalan nombor 2 ni per 6. Betul semua 6 per 6. Okey, next soalan nombor 3. Lebih kurang je. Okey, soalan nombor 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyampaian dibagi larutan yeast dengan glukosa and then gas X, air kapur. So gas X tak ada gas lain, gas karbon dioksida. Okey, lepas tu apakah X? X ni gas tadi itulah. Okey, so gas karbon dioksida. Okey, karbon dioksida 1 markah. Okey, tanda right 1 markah. Okey, soalan nombor 2, namakan proses yang digunakan untuk mendapatkan etanol tulen. Okey, dalam eksperimen, so jawapan kamu just tulis penyulingan. Kalau buat penyulingan berperingkat pun boleh. Yang penting ada perkataan penyulingan dapat 1 markah. Okey, kalau siapa jawab penyulingan berperingkat pun betul juga. Okey, next. Okey, tandakan right unsur yang terdapat dalam etanol. Okey, unsur apa yang terdapat dalam etanol? Okey, Najwa kata karbon, Jad kata iodin. Okey, etanol belakang dia ada OH. Lepas tu dia kan sebatian karbon kan. So kalau sebatian karbon dia mesti ada C dengan H. So dia ada karbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen. Okay, so kat sini ada iodin, ada silikon, ada karbon kan? Tak ada tak iodin kat sini? Okay, tak ada iodin. So jawapan dia karbon. So jawab karbon, tanda right 1 markah. Okay, iodin tak ada. Okay, iodin ni dia warna purple. Alkohol tak ada lah lagi. Kalau dia letak pewarna barulah alkohol tu ada colour. Setakat ni alkohol dia tiada warna. Okay, dia colourless. Okay, alright. So seterusnya ni D. Dia kata tandakan right pada bahan yang boleh digunakan bagi menggantikan larutan glukosa. Okay, so yang mana yang sesuai untuk kita gantikan sebagai larutan glukosa? Glukosa tak ada, so kita nak ganti dengan apa? Apa yang sesuai? Okey, Najwa cakap kentang. Yang lain cakap apa? Apa yang sesuai? Megat? Cikgu nampak megat masuk tadi. Apa yang sesuai megat? Mana megat? Tak boleh buka mic, kamu boleh tulis je dekat chat. Cikgu boleh je baca dekat chat tu. Ain, Nurin, apa kamu punya jawapan? Najwa je jawab. Jad jawab apa Jad? Okey, kentang juga. Okey, betul. So, kentang 1 markah. Kobis boleh tak? Kobis kita tak guna kan? Tapi orang Korea dia guna kobis untuk buat kimchi.
Okey, dia buat kimchi, dia buat jeruk. Bukan untuk hasilkan alkohol dia buat jeruk. So jawapan dia kentang, dah betul kentang, tanda right, 1 markah. Okey, seterusnya E, apakah pandangan anda mengenai individu yang memandu selepas meminum alkohol? Lepas dia minum alkohol, apa pandangan anda? Okey, apa kesan dia ketika dia memandu? Markah dia 2 kat situ. Okey, berlaku kemalangan, betul? 1 markah. Okey, berlaku kemalangan. Okey, 1 markah. Okey, lain selain daripada berlaku kemalangan? Apa dia? Apa lagi? Sebab kat sini dia 2 markah kan? Apa lagi selain pada berlaku kemalangan? Kalau kemalangan tu selalunya dia mesti akan melibatkan apa? Okey, kecederaan betul ataupun boleh menyebabkan kematian. Okey, so kat situ boleh menyebabkan kecederaan ataupun kematian. Dan kalau kamu buat jawapan ni, dia nak 2 nampak tak? Kenapa dia nak 2? Tengok kat markah 2. So lagi 1 ni dapat 1 markah. So total dia 2. So untuk soalan nombor 3, markah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. So kalau betul semua 6/6 perkan terus siap-siap. Kalau salah, ada yang salah, buatlah 5/6 ataupun 4/6. Okey, total kat tepi tu. Okey, kenapa cikgu suruh total? Sebab nampak. Okey, kita nampak apa bila kurang markah dekat situ, kamu boleh tengok balik apa kesalahan yang kamu dah buat. Okey, next soalan nombor 4. Okey, rajah 4 menunjukkan peratus lemak tepu dalam makanan X dan makanan Y. Okey, makanan X dan makanan Y berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Okey, berasal daripada haiwan dan tumbuhan, X dengan Y. Okey, kat sini dia bagi peratus lemak tepu. Okey, kita ada X, kita ada Y. X lemak tepu dia sikit, Y lemak tepu dia banyak. Okey, so siapa dari haiwan, siapa dari tumbuhan? X ke Y? Yang mana satu dari haiwan, yang mana satu dari tumbuhan? Okey, makanan X daripada haiwan ke tumbuhan? Okey, betul. X ni daripada tumbuhan. Sebab tu lemak tepu dia rendah. Y ni berasal daripada haiwan. Okay, dapat je soalan conteng macam ni. Okay, lepas tu baru kita pergi dekat soalan, dia tanya apa? Okey, makanan manakah yang diperolehi daripada tumbuhan? So X ke Y? Kita dah dapat tahu kat sini, kita dah conteng kat sini kan? Okey, so kalau kamu jawab X sahaja, betul, 1 markah. Okey. Seterusnya, makanan manakah yang tidak baik untuk kesihatan, yang lemak tepu dia tinggi lah kan? Yang berasal daripada haiwan. So Y lah. Okey, tanda right, 1 markah. Okey, seterusnya nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di 4A2. Okey, sebab dia apa? Kenapa kita kata makanan Y ni tak baik untuk kesihatan? Okey, betul Najwa, kerana mengandungi kolesterol yang tinggi. Okey, mengandungi kolesterol yang tinggi. Okey. Okey, seterusnya. Kalau jawab mempunyai kolesterol yang tinggi terus dapat 1 markah. Okey, ada tak yang bagi jawapan lain selain daripada kolesterol yang tinggi? Ada tak? Okey, tak ada Okay, seterusnya soalan C. Okey, dia suruh tanda right contoh makanan X. Makanan X tu daripada tumbuhan kan? Yang mana satu?
Okey, betul. Minyak zaitun, 1 markah. Okey, berikan 2 kesan pengambilan Y secara berlebihan. Okey, apa kesan pengambilan Y ni secara berlebihan? Okey, betul. Stroke betul? Lagi? Dia nak 2. Okey, stroke betul. 1 markah. Tekanan darah tinggi pun betul. 1 markah. Okey, selain daripada tu? Okey, ada tak yang bagi jawapan lain? Kalau jawab darah tinggi je salah tau. Dia mesti ada perkataan tekanan darah tinggi. Okey, penyakit arteriosklerosis. Arteri. Okey, arterio. Ingat perkataan arteri. Arteriosklerosis. Okey, sklerosis. S-K-L-E-R-O-S-I-S. Okey, arteri aja estero tu macam asteroid. Okey, arteriosklerosis pun betul. Okey, lagi siapa jawab selain daripada ni? Ada penyakit jantung atau serangan jantung pun betul. Okey, penyakit jantung ataupun serangan jantung pun betul juga. Okey, 2 markah, so 2 jawapan. Okey, tiba-tiba lah kamu pun pergilah tulis jawapan kat situ, diabetes. Okey, salah Salah kena tolak 1 markah, so kamu akan dapat 1 saja markah. So siapa jawab diabetes? Salah. Okey? Alright, so sama juga markah dekat sini 6/6. Okey, per kan? Bukan 6 ni, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah 6. Okey, 6/6. Betul semua 6/6. Perkan kat tepi tu. Okey, kita tengok soalan nombor 5 pula. Okey, rajah 5 menunjukkan keratan rentas bagi suatu arteri. Arteri ni kita punya salur darah lah. Okey, nampak tak? Ni dinding arteri. Okey, ini mendakkan X. Okey, ini kita punya lumen. Ni lumen lah yang darah kita lalu. Okey, mendakkan X ni apa dia? Apa yang termendak dekat salur darah tu? Okey, lemak betul? Betul? Okey, yang akan termendap dekat situ adalah lemak. Okey, so namakan bahan X. So kita dah tahu dah kat situ lemak lah. Okey, 1 markah. Ada tak yang bagi jawapan lain selain pada lemak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, seterusnya nyatakan satu sebab arteri tersumbat. Satu je. Nak satu je sebab. Macam mana arteri tu boleh tersumbat? Apa sebab dia? Sebab makan apa? Apa dia? Apa jawapan? Kenapa arteri boleh tersumbat? Pengambilan makanan berkolesterol secara berlebihan. Okey, betul Jai. Okey, sama ada kamu mengambil makanan yang berkolesterol yang secara berlebihan ataupun makan makanan yang mengandungi lemak tepu berlebihan. Sama je jawapan dia. Yang mengandungi lemak tepu berlebihan. Okey, sama je, lebih kurang dia jawapan dengan Jad. Pengambilan makanan berkolesterol secara berlebihan. Mesti ada perkataan berlebihan. Keyword dia. Kalau kamu just cakap makan makanan yang mengandungi lemak saja, itu terlalu general. Okey, itu general sangat. Kita kena ambil juga tahu lemak, bukan tak payah ambil langsung, kena ambil. Okey, lemak kena ambil juga. Tapi kalau berlebihan, itu yang menyebabkan kita punya arteri itu tersumbat. Okey, mesti ada perkataan berlebihan. Tak ada perkataan berlebihan, salah. Okey, apa jawapan kamu? Mesti ada perkataan berlebihan, baru dapat 1 markah. Tak ada perkataan berlebihan, tak ada keyword dia yang berlebihan ni, salah. Okey? Alright.
So seterusnya C. Okey, terangkan bagaimana arteri yang tersumbat menyebabkan masalah berikut. Okey, macam mana arteri yang tersumbat ni menyebabkan tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi. Macam mana? Terangkan bagaimana. So nak cerita pasal apa? Kita nak cerita macam mana darah tinggi ni boleh berlaku. Dia dah bagi kat sini arteri tu kan tersumbat. Arteri tersumbat ni, macam mana arteri tersumbat ni boleh menyebabkan darah tinggi. So bila arteri tersumbat, laluan darah tu dekat lumen tu jadi apa? Laluan arteri tu jadi semakin apa? Okey, betul je. Jadi semakin sempit. Okey, so kat situ kamu cuma jawab okey, lumen. Okey, ada perkataan sempit je ataupun salur darah ataupun lumen menjadi sempit. Okey, menjadi sempit menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Okey, ada tak yang bagi jawapan lain? Dia kena sebut apa yang kamu sebut, keyword dia kena ada lumen menjadi sempit. Boleh terus dapat 1 markah. Okey, ataupun salur darah menjadi sempit. Okey, 1 markah. Okey, ada tak yang bagi jawapan lain? Ini cikgu ajar kamu lah macam mana nak dapat markah. Dia ada keyword-keyword yang kena ada. Okey, kalau keyword ni tak ada, kamu tak boleh jawab. Bukan kamu tak boleh jawab, kamu tak dapat markah. Alright, so lepas tu dia cakap kat sini, arteri yang tersumbat ni menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung bukan serangan jantung, penyakit jantung. Jantung akan jadi lemah. Okey, so macam mana pula arteri yang tersumbat ni boleh menyebabkan penyakit jantung? Jantung kena buat apa? Kalau salur darah tu jadi sempit kan? Okey, arteri tersumbat, maksudnya salur darah tu jadi sempit, apa jantung kena buat? Ya betul, Jad. Jantung kena pump darah dengan lebih kuat. Okey, so kat sini kena jawab jantung dipaksa ataupun terpaksa. Okey, kalau tak ada pun tak apalah perkataan dipaksa ni. Okey, jantung akan ataupun jantung dipaksa pump darah lebih kuat. Okey, so jantung ni dia kena kerja kuat lah. Tu yang menyebabkan penyakit jantung. Kalau untuk orang normal yang salur darah dia tak sumbat, jantung akan berdegup macam biasa. Okey, tapi bila salur darah tu tersumbat, okey, apa yang berlaku, jantung ni terpaksa kerja keras untuk pump darah dekat laluan yang sempit tu. Okey, itu yang menyebabkan yang boleh menyebabkan salur darah pecah tu. Okey, salur darah, kita punya kapilari darah tu nipis je. Okey, tapi bila tekanan yang dikenakan tu terlalu tinggi daripada jantung lagi, jantung dah tekan terlalu tinggi, itu yang menyebabkan salur darah tu boleh pecah dan boleh menyebabkan stroke. Okey, alright, so ini jawapan dia. Okey, kalau yang atas ni keyword dia menjadi sempit, yang bawah ni pump darah, jantung pump darah lebih kuat. So 1 lagi markah, tu keyword dia. So kamu dah dapat 2 markah dekat sini. Okay, so bila explain ni, yang selalu hilang markah dekat explain ni lah. So kamu kena tahu apa punca dia. Okay, kalau tekanan darah tinggi, dia kata kat situ arteri, dia dah bagi tahu dah siap-siap arteri tu tersumbat. So tekanan darah tinggi. Okay, dia suruh terangkan bagaimana arteri tersumbat tu boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. So lumen menjadi sempit. So bila lumen menjadi sempit menyebabkan tekanan darah dekat kawasan tu jadi lebih tinggi. And then penyakit jantung pula, jantung dipaksa pump darah lebih kuat. Maksudnya jantung pump darah lebih kuat. Okay, sebab itulah
arteri tersumbat tu akan menyebabkan penyakit jantung. Okey, seterusnya yang D. Okey, 2 markah. Cadangkan 2 cara untuk menghalang masalah arteri tersumbat. So yang pertama apa? Kena bagi 2 cara lah. Apa cara yang pertama? Macam mana kita nak kurangkan menghalang masalah arteri tersumbat? Okey, mengamalkan pemakanan yang sihat dan melakukan senaman. Okey, mengamalkan pemakanan yang sihat tu general. Maksud dia apa? Kita kurangkan apa? Okey, melakukan senaman dapat markah tau. Najwa, tapi mengamalkan pemakanan yang sihat tu dia general, dia tak dapat markah. So kat situ cikgu ambil melakukan senaman. Okey, buat je melakukan senaman ataupun bersenam, dapat 1 markah. Lagi satu, ia mengurangkan pengambilan makanan lemak yang mengandungi lemak tepung. Okey? Okey Najwa, faham So kita kena explain. Okey, kita tak boleh cerita general. Kita tahu nak halang arteri tersumbat ni disebabkan oleh lemak kan. So kurangkan pengambilan lemak tepung. Okey, kurangkan pengambilan makanan lemak tepung. Okey, dapat 1 markah. So, kurangkan pengambilan lemak tepung 1 markah, bersenam 1 markah. Kalau kamu buat mengamalkan pemakanan yang sihat, yang tu kurang tepat sebab dia terlalu general. Alright, next. Okay, habis dah kot. Okay, perkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Dapat berapa? Okay, kalau betul semua 6/6. Okay, next. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 6, pasal kelapa sawit. Okay, rajah 6 menunjukkan menunjukkan buah kelapa sawit. Okay, bahagian manakah, untuk A bahagian manakah yang mengandungi minyak sawit paling banyak? Bahagian mana? Okey, betul Ain, betul Jad, betul Syakira. Okey, bahagian sabut. Tulis je sabut, betul, 1 markah. Okey, seterusnya kita suruh lengkapkan urutan proses pengekstrakan minyak sawit di bawah. Okey, mula-mula pensterilan, lepas pensterilan apa? Okey, betul, penanggalan. Nak tanggalkan buah daripada andan. Okey, penanggalan, lepas tu pencernaan. Okey, lepas tu pengekstrakan. Okey, lepas ekstrak kita nak buat apa? Okey, penurasan. Betul, betul Jad, betul Syakira. Penurasan. Okey, ini 1 markah, yang bawah ni pun 1 markah. So dah 2. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, 3 markah terus. Okey, dia kata kat sini, minyak masak diekstrak daripada pelbagai sumber seperti jagung, kacang tanah, kacang soya dan lain-lain. Okey, tuliskan 3 sebab mengapa minyak sawit adalah paling sesuai digunakan sebagai minyak masak. Minyak sawit. Kenapa kebanyakan minyak yang kita guna adalah minyak sawit? Okey, tiada kolesterol, mengandungi vitamin E dan E. Okey, betul? Ya, dan mengandungi beta karotina. Okey, yang penting kat sini tiada kolesterol, mengandungi vitamin E dan A, lepas tu mengandungi beta karotina. Okey, vitamin A dengan E ni kamu boleh asingkan pun boleh tetap dapat 3 markah. Beta, salah eja. Beta karotina.
Okey. So ini 1 markah, vitamin A 1 markah, vitamin E ni pun 1 markah. Okey, beta karotina ni pun 1 markah. So maksimum 3 walaupun ada 4 jawapan, maksimum 3 markah dekat sini. Okey, 3 markah. Alright, so check jawapan berapa perkan. Kalau betul semua 6/6. Okey, seterusnya soalan nombor 7, sabun. Okey, kat sini dia kata, okey, rajah 7.1 menunjukkan satu persamaan perkataan bagi proses pembuatan sabun. Okey, minyak sawit tambah dengan X. Okey, dapat sabun dengan glycerol. Okey, X ni apa? Okey, betul, alkali. Ataupun kalau selain daripada alkali, kalau kamu nak buat natrium hidroksida pun betul. Okey, natrium hidroksida, larutan. Okey, larutan natrium hidroksida pun betul. So 1 markah. Alkali pun betul 1 markah. Paling senang ingat alkali je lah. Okey, so kamu letak alkali. Okey, seterusnya berikan satu contoh X. Natrium hidroksida tu lah. Okey, natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida pun betul 1 markah. Okey, lepas tu, okey, dia kata kat sini 7.2 menunjukkan struktur satu molekul sabun. Okey, nyatakan fungsi bagi X dan bagi Y. Okey, sebelum nak tahu fungsi, okey, Y ni bahagian ekor. Okey, Z ni bahagian kepala. Bahagian kepala ni dia hidrofilik sebab dia suka air kan. Okey, ekor ni dia hidrofobik, fobia air. Dia fobia air. Okey, so dekat sini dia suruh nyatakan apa fungsi Y dengan X. Okey, Y ni apa fungsi dia? Larut dalam apa? Y larut dalam apa? Dia kan fobik, fobia air. So larut dalam grease ataupun minyak. Okey, larut dalam grease ataupun minyak. Mana-mana satu pun boleh. Okey, ini 1 markah. Okay, lepas tu Z, larut dalam air lah. Okey, larut dalam air. Okey, 1 markah. Okey, seterusnya. Seorang mekanik membasuh pakaian yang terkena minyak dan grease dengan menggunakan sabun. Lepas tu dia suruh susunkan tindakan pencucian sabun berikut mengikut urutan yang betul. Okey, dia dah bagi kat sini PQRS. Okey, Najwa jawab RSQP. Syakirah pun RSQP. Okey, yang lain? Apa jawapan kamu? Okey, RSQP juga. Okey, kita tengok betul ke RSQP? Okey, R dia kata pakaian direndam dalam air sabun. Okey, lepas tu lepas kita dah rendam pakaian dalam air sabun, apa yang jadi? Okey, bahagian hidrofilik larut dalam air, bahagian hidrofobik larut dalam minyak grease. Okey, betul lah tu, yang kedua. Okey, yang ketiga dia kata kotoran dikelilingi oleh molekul sabun and then pakaian diberus, sabun dan kotoran meninggalkan pakaian. Okey. Yang mana satu di antara dua ni? Okey. Nombor 1 dengan nombor 2 betul. RS. Okey. Lepas sabun tu hidrofilik larut dalam air, hidrofobik larut dalam minyak, apa yang kita kena buat? Kita kena berus dulu. Pakaian diberus, sabun dan kotoran akan meninggalkan pakaian. Okey, bila sabun dengan kotoran meninggalkan pakaian, kotoran tadi tu akan dikelilingi oleh molekul sabun. Okey, so jawapan dia RSPQ. So 3P, 4Q. Okey?
So yang ni yang confuse ni. Ingat kita kena berus dulu. Berus dulu pakaian kita, barulah kotoran tu dikelilingi oleh molekul sabun. So RSPQ. Okay? Macam mana nak dapat markah ni? RSPQ. Okay, markah dia kat situ 2 betul? Okay, 2 betul 1 markah. Okay, ya. 2 betul, contoh ini betul kan? Okay, 1 markah. Okay, ya, ini pun betul 1 markah. Okay, dia kira macam tu. 2 betul 1 markah, 3 betul 1 markah, 4 betul 2 markah. Kalau 1 saja betul, kosong. Okay, 1 je betul, kosong. So jawapan dia RSPQ. Okay, alright, so total kan. Okay, yang ni pun 6, 2, 4, 5, 6. Okay, 6 juga. Berapa kamu dapat? Okay, tulis kat situ. Okay, kalau betul semua 6 per 6. Okay, RSPQ bukan RSQP. Confuse yang ni je. Kita kena berus dulu. Kotoran tertanggal and then baru molekul sabun akan mengelilingi kotoran. Okay, seterusnya soalan esei. Okay, soalan ni 4 markah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 markah. Kamu tengok dekat sini. Okay, kita jawab sama-sama. Okay, kita jawab sama-sama. Pasal cikgu bagi masa kamu buat. Okay, soalan nombor 8C, soalan esei. Okay, dia kata kat sini, nyatakan 2 persamaan dan 2 perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. 4 markah. Okay, apa kena buat kalau nak jawab soalan macam ni? Macam mana rangka dia? Kita kena buat apa? Nak bagi dapat 4 markah ni. Ya betul, buat kotak. Okay, kalau boleh buat dalam buku, kalau buku tak ada buat dalam kertas mana-mana dan selitlah dekat kamu punya soalan C ni. Okey, ingat ya, kena buat jadual, buat kotak. Okey, 4 markah. Okey, dia suruh nyatakan 2 persamaan dan 2 perbezaan lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, persamaan. Lemak tepu, sorry. Lemak tepu. Susahlah buat kat sini, cikgu buat kat page lain lah Kejap, kita buat dekat page lain. Okey, buat kotak. Okay, buat macam ni. Okey, ni lemak tepu. Lemak tak tepu. Okey, persamaan. Dia nak 2. Dia nak perbezaan. Pun dia nak 2. Okey, kenapa persamaan ni cikgu tak tutup? Sebab dia yang sama. Okey, persamaan dia apa? Okey, persamaan kejap lagi kita cari perbezaan dulu. Apa maksud perbezaan dia? Lemak tepu berasal daripada siapa? Lemak tepu berasal daripada apa? Okey, betul, haiwan. Okey, so lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan. Okey? Okay, kamu buat macam ni je, dah dapat 2 markah.
Okey, berasal dari haiwan satu markah, berasal daripada tumbuhan satu markah. Okey, sekarang ni dia nak dua persamaan. Okey, apa persamaan dia? Merupakan apa? Sebatian? Okey, tidak larut dalam air, betul. Sebatian organik. Okey, betul Najwa. Okey, merupakan sebatian organik. Ingat, sebatian karbon organik. Okey, sebatian karbon organik. Ataupun sebatian organik pun betul yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dengan oksigen. Sama sebatian karbon ataupun sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dengan oksigen. Okay, ini pun dapat satu markah. And then tidak larut dalam air. Lemak confirm tidak larut dalam air. Okay, so ini persamaan dia. Okay, sebatian karbon organik saja pun kamu jawab. Sebatian karbon organik dia pun betul ataupun merupakan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen pun betul. Satu markah. Okay, tidak larut dalam air, satu markah. So dah dapat 4 dekat situ. Okay, kalau soalan A tu senang tapi kamu kena ada pengetahuan lah. Maksud cikgu pengetahuan tu kalau kamu tak baca, kamu tak boleh jawab. Okay, kalau kamu tak baca, kamu tak boleh jawab. Okay, buat jawapan macam ni. So kat situ soalan esei tu kan. Okay, ni yang A dia. Okay, yang B dia. Yang B dia ni, kalau kamu perasan, dia bagi dekat kamu. Okay, apa yang dia minta? Nampak tak ni? Kenal pasti dua ciri sepunya, beri contoh lain, beri satu contoh sebatian tak organik. Lepas tu dia kata kat sini, hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebatian organik. Okay, soalan ni, dengar sini. Okey, untuk kamu punya tahap sebenarnya, untuk KSSM yang baru, dia akan tanya macam ni je. Rajah 8 menunjukkan 3 contoh sebatian organik yang digunakan dalam kehidupan harian. Okey, lepas tu kaji rajah dan bina konsep bagi sebatian organik. Okey, kamu punya soalan sampai sini je. Okey, yang bawah ni, dia tak bagi. Okey ni, 1, 2, 3, 4 ni dia tak bagi. Kamu yang kena hafal. Okey, ini dalam SPM, kalau dia bagi tu bonus. Okey, kalau dia bagi tu bonus lah. Siapa yang tak hafal, confirm dah boleh jawab. Follow je lah apa yang dia minta ni. Okey, kalau dia tak bagi, cara jawab dia sama. Okey, sama macam yang dia bagi. Okey, maksud dia kena ada dua ciri sepunya, contoh lain sebatian organik, contoh lain sebatian tak organik. Yang ni yang bukan contoh lah. Maksudnya bukan contoh sebatian organik. Lepas tu hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep. Okey, ingat tau yang ni dia bagi senang lah kamu. Kalau dia tak bagi, cara jawab dia sama. Okey, kamu jangan orang kata dapat soalan dia, alamak 6 markah, nak buat macam mana? So jangan risau, cara jawab dia tetap sama macam cara yang dia bagi. So macam biasa, kamu kena buat kotak. Okey, yang pertama dia minta ciri sepunya. Okey, buat kotak, tulis kat situ. Okey, dia nak 2, 1, 2. Okey, buat kotak dulu siap-siap, rangka dia dulu. Okey, buat rangka dia dulu. Okey, yang kedua dia minta contoh lain. Okey, contoh lain sebatian organik. Okey, satu saja contoh lain. Okey. Lepas tu yang ketiga, okey, contoh sebatian tak organik. Ataupun kat situ dia dah nyatakan siap-siap. Okey, contoh sebatian yang lawan dia lah, tak organik. Okey, satu juga. Okey, garis. Okey, lepas tu yang ketiga. Okey, dia minta apa? Dia minta
konsep sebenar. Okey, sekarang kamu cuba buat. Dah ada rangka ni, cuba kamu buat pula. Okey, tulis jawapan kamu. Okay, sekejap lagi cikgu sebut nama, kamu bagi kamu punya jawapan sekarang kita dah ada rangka. Okey. Bila soalan tu dia dah minta apa yang dia nak, kamu just follow saja. Okey, follow je apa yang dia nak. Okey, kalau dia tak bagi, kalau dia tak bagi, kamu kena tambah lagi satu sebelum ciri sepunya ni maklumat daripada rajah. Okey. Soalan tak nak, soalan dia tak minta kan, tapi cikgu nak kamu tambah lagi satu ke atas ciri sepunya ni maklumat dari rajah. Okey, tambahkan satu lagi. Maklumat daripada rajah. Okey, kalau dia tak bagi, maklumat daripada rajah ni akan jadi nombor 1. Okey, kalau dia tak bagi, dia suruh nyatakan kan, bina konsep berdasarkan rajah yang diberi. So maklumat daripada rajah ni wajib tulis. Tapi kalau soalan tu dia tak minta, tak payahlah bagi. Tapi kalau kamu bagi lebih baik sebab apa? Konsep tu nak cari jawapan yang hujung ni kan? Konsep sebenar ni kan? Okay, konsep sebenar adalah gabungan maklumat daripada rajah dan ciri sepunya. So ini kamu boleh jawab untuk konsep sepunya. So dapat 1 markah. Sebab tu kalau cikgu suka kalau kamu tulis maklumat daripada rajah walaupun dia tak minta. Okey? Dia tak minta, kamu tulis juga. So nombor 1 kamu akan jadi maklumat daripada rajah. Okey? Kamu buat dulu, cikgu bagi masa 5 minit. 5 minit je. Okey, angkat tangan. Kalau dah siap, turunkan tangan. Untuk soalan B. Angkat tangan. Dah siap nanti turunkan tangan. Cikgu dah bagi dah rangka ni dekat kamu. Untuk kamu buat. Okey, angkat tangan dia. Cikgu dah tahu kamu dah siap ke belum.
Okey, siapa yang tak ada soalan, cikgu tunjuklah soalan dia ni. Okey, ni soalan dia. Okey, boleh buat tak? Okey, untuk maklumat daripada Raja, okey, dia tak bagi nama kan? Kamu kena bagi nama dekat dia. Okey, ni gambar apa ni? Gambar yang pertama ni. Gambar yang pertama ni apa? Siapa tahu ni gambar apa? Minyak wangi. Okey, betul Najwa. Minyak wangi. Okey, yang ni? Yang gambar kedua ni gambar apa? Kereta tengah isi minyak kan? Okey, so yang ni kita just guna petroleum. Okey, minyak petrol pun boleh, petroleum pun boleh. Okey, yang ni gambar yang ketiga ni? Kalau salah juga cikgu tak tahu. Apa dia? Protein ayam. Okey, protein ataupun ayam. Okey, kita tengok apa yang kita nampak So yang ni kita nampak dia ayam apa ni? Ayam panggang kan? Tak tahulah ayam panggang ke ayam goreng ke. Okey, cumanya kamu just letak kat situ ayam je. Okey, kalau nak tambah ayam panggang lah. Dia lebih kepada ayam panggang. Selalu ayam panggang orang letak seko-seko macam ni kan. Orang jarang goreng ayam.
Seko, jarang lah, ada tapi jarang. Okay, so minyak wangi, petroleum dengan ayam panggang. Okay, so sebatian organik ni lah kan. Okay, so dekat kamu punya jawapan maklumat daripada Raja. Okay, so kamu tulislah dekat apa yang dekat dalam Raja tu, tulis balik dekat sini maklumat daripada Raja. So minyak wangi, okay, petroleum. Kalau kamu buat minyak petrol, tulis je minyak petrol. Petroleum. Okay, ayam panggang. Kalau buat ayam goreng, buatlah ayam goreng, tak kisah. Okay, ialah sebatian organik. Tulis yang ni je, dapat 1 markah. Okay, untuk yang dia tak bagilah. Sebab dalam SPM setakat ni yang cikgu-cikgu semua pergi kursus, untuk soalan esei dia tak akan bagi apa benda, tapi memang dia akan tulis 6 markah siap-siap. Dia tak akan bagi apa yang kamu nak tulis konsep sepunya tu apa dia. Ini yang kamu kena ingat. Okey, ciri sepunya. Apa ciri yang sama ketiga-tiga bahan ni? Terdiri daripada unsur karbon. Okey, terdiri daripada unsur karbon. Betul? Boleh? Lagi? Selain daripada terdiri daripada unsur karbon, dia nak 2. Berasal daripada siapa? Berasal daripada benda hidup. Okey, betul. Berasal daripada benda hidup. So tulis kat situ, berasal dari benda hidup. And then lepas tu tadi yang first tadi yang Najwa cakap tadi tu mengandungi unsur karbon. Okey, mengandungi ataupun terdiri daripada unsur karbon. Okey, unsur karbon je dah cukup. Okey, mengandungi unsur karbon. So semua ni ada karbon. Minyak wangi ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Petroleum ada karbon, ada hidrogen. Lepas tu ayam tadi tu, ayam kan? Ayam panggang dia sebenarnya lebih kepada lemak. Dia ada karbon, dia ada oksigen, hidrogen, dia ada oksigen. So semua dia ada karbon. Ada C, ada C, ada C. Ingat ciri sepunya tak baca tak boleh jawab. So mengandungi atau mempunyai atau terdiri daripada unsur karbon. Okey? So ini 1 markah, ini 1 markah. Okay, ada tak jawapan lain selain daripada yang cikgu cakap ni? Lemak tak tepu. Petroleum lemak ke? Petroleum lemak ke petroleum? Petroleum bukan lemak. Okey? Tapi tak boleh lah juga, tak boleh. Okey? Kalau kamu kata kat situ lemak tak tepu, salah lah. Lemak tepu pun salah juga. Sebab apa? Petroleum ni dia bukan lemak. Okey? Lemak ni dia lebih kepada makanan. Okey? Orang ada tak lagi yang nak yang jawapan lain? Okey, Ain so nanti check balik. Okey, contoh lain sebatian organik. Okey, apa kamu nak bagi contoh lain dia? Arang kayu. Boleh arang kayu ataupun arang batu. Arang batu Najwa. Arang kayu pun boleh. Okey? Kamu nak letak kat sini kan? Arang batu. Lagi jawapan lain? Siapa ada jawapan lain? Yang organik, yang berasal daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Apa dia? Apa dia? Cepat. Ada jawapan tak? Ya, betul. Betul Syakirah. Minyak sawit. Boleh? Minyak sawit boleh. Lagi? Ada tak jawapan lain? Yang lelaki? Tak ada jawapan. Mukris, Adam, Megat. Apa jawapan? Okey, so kamu boleh bagi apa-apa contoh sebatian organik ni yang berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Arang batu boleh, minyak sawit boleh, minyak kelapa boleh. Okey? Lagi apa? Apa-apalah yang berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Kapas boleh. Okey, sebab kapas daripada tumbuh-tumbuhan. Apa-apalah.
yang berasal daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, contoh sebatian tak organik. Maksudnya dia bukan berasal daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Contoh dia apa? Tak organik ni dia bukan berasal daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Siapa dia contoh? Cikgu, Ya. kalsium karbonat ni bahan tak organik ke? Ya, kalsium karbonat tu batu kapur. So batu kapur dia memang batu, dia bukan berasal daripada haiwan, dia bukan berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, so kalsium karbonat. Kalsium karbonat ataupun kamu boleh jawab batu kapur. Batu kapur pun boleh. Kamu boleh jawab mamar pun betul. Lepas tu tengok Syakirah kata karbon dioksida pun betul. Okey, satu saja tau. Jangan tulis banyak macam cikgu ni. Cikgu punya pilihan jawapan dia bagi kat kamu. Okey, ataupun karbon dioksida. So kalsium karbonat, batu kapur, marmar ataupun kalsium karbon dioksida adalah contoh sebatian karbon tak organik. Okey, konsep sebenar macam mana cikgu ajar hari tu? Macam mana kita nak tulis konsep sebenar? Ciri sepunya, tulis balik ciri sepunya dan maklumat daripada rajah. So minyak wangi, petroleum, ayam panggang ialah sebatian organik yang berasal daripada benda hidup dan mengandungi unsur karbon. Itu sahaja jawapan dia. Sebab tu cikgu suka kamu tulis maklumat daripada rajah. Okey? So tulis balik maklumat daripada rajah tadi kan. Apa dia tadi? Minyak wangi, petroleum, ikut kamu punya jawapan. Okey, ayam panggang merupakan sebatian organik yang berasal dari benda hidup dan mengandungi unsur karbon. Jawapan panjang kan? Tapi sini satu saja markah. Okey? Satu saja markah. Okey, pecahan markah. Okey, maklumat daripada darjah 1, ciri sepunya 2, contoh 1 dah 4, contoh lain 5, ciri sepunya 6. Okey, 7 markah dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 markah. Okey? So kat sini 6 markah. So total soalan esei ni kalau betul yang A dengan yang B, kalau betul semua 10/10 dah kamu dapat. 10/10 kertas 1 40 markah, kamu dapat markah dia 35 ke